Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, arsalahu Allahu bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. Pertamanya, terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dimuliakan orang kaya Mahabijaya Sepang, Tengku Datuk Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj. Yang berbahagia isteri orang besar daerah Sepang, Tuan Puan Hajah Faridah Abdul Hamid. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa Masjid Cyberjaya 10, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya tak dengar tuan-tuan jawab ke tak jawab. Ya, kuat betul hujan. Alhamdulillah, saya seronok tuan-tuan hujan ni. Rahmat Allah turun daripada langit. Pertama sekali kita sama-sama rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita ruang dan peluang untuk berada dalam majlis ilmu ceramah ambang Ramadan. Dan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan adalah kita digalakkan buat persiapan, terutamanya persiapan dari sudut fizikal, spiritual, knowledge dan apa-apa yang berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan. Yang paling mustahak sekali dalam Islam, apa saja amalan, apa saja ibadat, dia mestilah kita belajar sebelum kita beribadat. Tafaqahu qabla an ta'budu. Belajarlah memahami hal ehwal berkaitan dengan sesuatu perkara sebelum kamu beribadat. Sebelum saya berpuasa, saya kena tahu apa itu puasa, rukun puasa, syarat sah puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, puasa yang bagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana puasa Rasulullah, bagaimana puasa para sahabat, bagaimana puasa para salafus salih, bagaimana kita nak pastikan 30 hari kita berpuasa, puasa itu benar-benar menghasilkan natijah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan beroleh takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan perihal kefarduan puasa, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan puasa ke atas kalian, wahai orang-orang beriman, telah difardukan puasa ke atas kalian seperti mana ianya pernah difardukan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan puasa ini melahirkan orang yang bertakwa. Ada 2 perkara atau 3 perkara dalam ayat ni suka saya nak jelaskan lebih detail. Pertama sekali, kalimah puasa. Keduanya, kama kutiba alal ladina min qablikum, puasa umat terdahulu. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. 3 perkara. Puasa, lafaz siyam, keduanya min qablikum, puasa umat terdahulu, dan ketiganya la'allakum tattaqun,
puasa ini adalah untuk melahirkan orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Al-Karim, kalimah puasa ini ada dua bentuk. Satu, siyam, sad ya alif mim, siyam. Keduanya saum, sad waw mim, saum. Siyam maksudnya menahan mulut daripada makan dan minum. Itu siyam. Siyam maksudnya menahan mulut daripada makan dan minum. Kalau mengikut ta'rif syarak, kita menahan mulut makan dan minum bermula daripada azan fajar sehinggalah sampai azan maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Baik. Siyam maksudnya menahan mulut makan dan minum. Manakala saum, sad waw mim, saum membawa maksud menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siyam menahan mulut makan minum, saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah tak suka. Boleh ya? Antara dua ini tuan-tuan, bila saya lihat antara dua ini, siyam dengan saum, menahan mulut makan dan minum, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Antara dua ini, tuan-tuan rasa mana yang Allah lebih suka? Satu atau dua? Tuan-tuan pun tak tahu. Tak apalah. Ya. Jalan paling senang nak keluar, wah tak tahu. Antara dua ni tuan-tuan, Allah lebih suka yang nombor dua, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa untuk 1 bulan, puasa dari pukul 6 pagi sampai 7.30 petang. Tapi menahan mulut daripada makan, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah adalah sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang umur kita. Okey, 1 bulan kita tahan mulut daripada makan dan minum. Lagi 11 bulan kita boleh makan dan minum. Betul kan? Dalam masa yang sama, dalam 12 bulan ini kita tidak boleh menggunakan mulut untuk bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benda Allah tak suka ni, mengadu domba, menceritakan perkara keaiban orang, memfitnah, kemudian menyebarkan berita palsu, kemudian mengada-adakan satu berita yang tidak ada, kemudian membicarakan perihal agama sedangkan kita tidak tahu halal haramnya. Yang ketujuh, kita suka sebarkan fakta-fakta yang palsu dalam agama. So, semua berkaitan dengan mulut, lisan. Sebab itu ada sekali Nabi SAW tanya dekat Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ausina." Wahai Rasulullah, berilah kami wasiat, pesanan. Wahai Rasulullah, berilah kami pesanan. Wahai Rasulullah. Rasulullah keluarkan lidah, Rasulullah pegang. Rasulullah kata, "Imsik hada." Pegang ni. Pegang lidah ni, Nabi kata. Pegang. Dalam banyak hadis Nabi SAW sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, maka hendaklah dia bicara baik-baik sahaja. Kalau dia tak mampu, diam sudah. Diam sudah. Rupanya kalau tak tahu, diam pun dapat pahala bang. Tak payah menyampuk. Nak participate sangat, cerita merepek, kat kampung ada dinosaur, agak-agak lah. Cerita pula Lomo dekat kampung dia ada naga. Cerita benda-benda yang, sebab dia nak participate, cerita benda yang dongeng. Memang dalam dunia ni tuan-tuan, dalam kehidupan seharian kita, manusia suka cerita mitos.
cerita yang pelik ni memang orang suka. Sebab itu Islam datang, Islam halang cerita mitos ni, cerita merepek ni jangan, cerita yang pelik-pelik ni jangan disebarkan. Sebab itu adalah tabiat Bani Israel. Bani Israel di antara punca mereka lupa kepada akar ajaran agama yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sebab pendeta-pendeta mereka seleweng ayat, kemudian tokoh tambah cerita yang tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil. Jadi merepek umat dia. Kita pun tidak mahu ada di kalangan umat Islam yang mudah sangat ikut cerita-cerita dongeng, merepek-repek ikut. Ya, faham, tak faham sudahlah. Islam ni dibina di atas paksi kebenaran, Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Kalau di setiap negeri kita ada jawatan kuasa fatwa, kita ada mufti. Sultan negeri masing-masing, Duli Maha Mulia Sultan negeri masing-masing adalah ketua agama. So agama itu mesti dilihat terkawal, bersistematik, tidak boleh sembarangan. Sebab itu dekat negara kita di Selangor sendiri pun, kita kalau nak ceramah kena ada tauliah. Mulalah orang tanya, "Oi, zaman Nabi ada tauliah ke?" Kau agak-agak lah, kau duduk zaman Nabi ke zaman sekarang? Sikit-sikit compare. Bila kita buat satu peraturan, kau cakap zaman Nabi ada ke? Zaman Nabi kau pun tak ada. Kalau dalam Islam, tuan-tuan lihat apa yang Ibnu Sirin sebut dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menukilkan kata-kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dia kata, laulal isnad, al-isnadu min ad-din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad, silsilah sanad, maksud rantaian riwayat dalam Islam ini sangat mustahak. Kalau tidak rantaian sanad yang sahih, yang diakui, maka akan berkatalah siapa-siapa saja, apa-apa sahaja tanpa dikawal. Itu bukan tauliah ke tuan-tuan? Zaman itulah tauliah. Zaman itu tuan-tuan, kalau ada orang datang sebut, Nabi SAW pernah bersabda, dan masa tu juga orang kata, sammulana rijalakum. Kalau betul orang cakap ini hadis Nabi, siapa perawi dia? Kalaulah jemaah di masjid ni ada ustaz baca hadis, tiba-tiba angkat tangan, ustaz tu ditanya oleh jemaah, "Ustaz, sanad hadis please." Minggu depan ustaz tak datang ajar lah. Because you are not enough prepared. Bukan boleh pakai bantal aja, mana-mana riwayat, mana-mana ini hadis, ini hadis. Halo, laulasan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnadu min ad-din. Ya, sammu lana rijalakum. Ada sekali seorang lelaki pergi rumah Umar, zaman Umar, pergi rumah Umar bin Al-Khattab. Pergi rumah Umar bin Al-Khattab. Umar adalah khalifah Islam. Sampai dekat depan rumah Umar, dia bagi salam, "Assalamualaikum." Umar tak keluar. Kali kedua bagi salam, "Assalamualaikum." Umar tak keluar. Kali ketiga bagi salam, "Assalamualaikum." Umar tak keluar. Dia balik. Esok Umar terserempak dia dengan dia dekat jalan. Umar nampak dia. Bukan kau rakan semalam datang bagi salam ke? Sebab Umar cam suara sahabat tu. Bukan kau datang ke? Ya Rasul, ya betul Umar, aku datang. Kenapa kau tak tunggu aku keluar? Kenapa kau tak tunggu aku keluar? Lelaki itu jawab, sahabat itu jawab, Nabi bersabda salam itu 3 kali. Kalau tuan rumah tak jawab, balik. Umar pegang jubah dia. Pandai-pandai kau sebut, Nabi sebut, aku tak pernah dengar pun. Aku duduk dengan Nabi tak pernah dengar. Pandai-pandai kau sebut, pegang jubah dia. Heret lelaki ni pergi kat masjid,
Sahabat-sahabat dalam masjid tu dipersaksikan tentang apa yang disebut. Umar kata, ada siapa-siapa dalam masjid ni mau menjadi saksi terhadap apa yang disebut. Apa yang disebut, wahai Umar? Dia kata, Nabi pernah bersabda, salam itu 3 kali, kalau tidak balik. Ada siapa-siapa dengar? Ada sahabat-sahabat dalam masjid itu angkat tangan, ya Umar, aku pernah dengar. Sahabatnya, ya Umar, aku dengar. Baru Umar lepaskan dia. Main-main. Lagi dahsyat zaman Nabi, nak bagi tahu satu benda, sahabat tak berani kalau betul tak ada sanad. This is how people control the religion. It's not about you boleh cakap apa saja you mau. Ini agama, tuan-tuan. Reason kita, minta maaf saya cakap orang putih sikit-sikit, sebab saya orang kampung, saya cakap orang putih. Orang kampung Sungai Cho, saya orang kampung Sungai Cho. Kalau tuan-tuan pergi memang dia orang cakap orang putih. Sebab Cyberjaya ni kenalah selang-seli dengan bahasa Inggeris. Kalau selang-seli dengan Arab, tuan-tuan pula tak datang lepas ni. Saya duduk Jordan 9 tahun. I spend my life 9 years in Jordan. Sampai orang Jordan nak bagi kahwin anak dia lah dulu. Saya kata saya gelap. Dia kata tak apa, Bilal pun gelap. Saya biasa jadi imam dekat masjid tempat saya duduk, dekat universiti tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebab itu kita lihat bagaimana Islam ini dia mesti dipaham daripada sumber yang betul. Jadi lisan, saya sebut tadi lisan. Saya nak patah balik lisan. Mulut kita bulan Ramadan bercakap benda yang baik, kalau tidak diam. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan biasa dengar kan cerita Imam Syafi'i khatam 15 kali Quran. Imam Abu Hanifah khatam sekian kali. Imam Ahmad khatam sekian kali. Imam itu khatam banyak ni, Imam Ghazali khatam banyak ni, jadi ulama-ulama dulu bukan khatam sekali, berbelas kali, berpuluh kali, betul kan? Diriwayatkan juga bahawa Imam Asy-Syafi'i bila masuk bulan Ramadan dia stop mengajar. Stop, kelas semua tutup. Habis dia buat apa? Tidur? Tak. Apa Imam Syafi'i buat? Dia yatafarragh li qira'atil Quran. Imam Syafi'i mengasingkan diri untuk bersama Quran. Kelas semua tutup. Sebab bila mengajar boleh jadi ada benda yang orang suka, orang tak suka. So stop bercakap dengan manusia, bercakap dengan kalamullah. Jadi tuan-tuan, jadi kita nak lihat puasa kita tahun ini. Puasa adalah puasa yang memenuhi dua-dua kriteria. Menahan mulut daripada makan dan minum, dan menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, puasa umat terdahulu. Bagaimana puasa umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, puasa yang aku fardukan ini bukanlah satu yang baru. Ianya adalah puasa yang pernah aku fardukan ke atas umat-umat terlebih dahulu sebelum kamu. Para ulama tafsir berbeza pendapat. Dalam nota saya, para ulama tafsir berbeza pendapat dalam mentafsirkan kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti mana puasa yang difardukan atas umat-umat terdahulu. Sebahagian ulama berpendapat kewajipan berpuasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti kewajipan berpuasa ke atas umat-umat terdahulu. Ini sebagian ulama. Maksudnya seperti mana bulan puasa kita difardukan puasa 30 hari daripada azan subuh sampai azan maghrib, begitu jugalah puasa umat terdahulu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ialah pandangan yang direkodkan oleh Imam At-Tabari. Ibnu Katsir pula merekodkan pandangan yang mengatakan puasa umat terdahulu merujuk kepada puasa ahli kitab. Ahli kitab maksudnya umat-umat yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Ini puasa ahli kitab. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan menukilkan pandangan daripada Abbad bin Mansur yang meriwayatkan tafsir daripada Hasan Al-Basri, menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan
puasa ke atas setiap umat terdahulu seperti mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh. Dan di dalam pendapat lain pula ada yang menyatakan puasa umat terdahulu adalah seperti mana puasa yang dilakukan oleh Bani Israel. Begini tuan-tuan, bila sebut Bani Israel, bila sebut umat terdahulu, kita nak lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan ratusan rasul, ribuan nabi, ramai nabi dan rasul, begitu ramai bilangan. Nabi-nabi dan rasul-rasul mereka dibekalkan dengan kitab. Ada yang dibekalkan asfar, lembaran, asfarul anbiya. Ada yang dibekalkan dengan suhuf. Ada yang dibekalkan dengan seperti Taurat. Taurat itu pula terbagi pada dua. Talmud yang diterima secara musyafa, yang diturunkan dalam bentuk bercatat. Dan begitu juga kalau kita lihat Injil, dan kita lihat pula Al-Quran. Umat-umat ini dengan nabi-nabi yang diutus, mereka dibekalkan dengan kitab masing-masing. Dalam kitab-kitab tersebut dinyatakan secara jelas kefarduan-kefarduan tersebut. Termasuklah kefarduan puasa yang Allah fardukan ke atas umat-umat terdahulu. Cuma apa Bani Israel buat? Yahudi ni buat apa? Allah fardukan mereka puasa bulan Ramadan 30 hari. Tuan-tuan, perkataan Ramadan asal daripada 3 kalimah: Ra, Mim, Bad. Ra, Mim, Bad. Ramada maksudnya panas, membakar. Panas, membakar. Ramadan memang bulan yang panas. Tahun lepas saya punya bacaan, memang ada kajian daripada Jabatan Meteorologi, bulan puasa panas tahun lepas. Dan saya pun menjangkakan tahun ini akan panas juga. Ikut seminggu ni memang panas betul. Saya menjangkakan puasa ni akan panas juga. So memang bulan puasa natural dia akan panas. Akan panas. Bila panas, dia akan lebih dahaga daripada lapar. So dia akan membakar. Jadi kalau orang duduk di negara Arab, duduk di Kuwait, duduk di Bahrain, negara-negara yang kurang, memang cuaca dia panas, memang panas betul. Ada setengah negara dia akan mencecah 50 lebih darjah Celsius. Kalau mencecah 50 darjah Celsius mengikut undang-undang antarabangsa, dia kena off, dia kena cuti, kerajaan kena bagi cuti. Jadi Ramadan maksudnya panas yang membakar. Jadi apa Bani Israel buat? Dia kata, dibincang. Ini kerja ulama-ulama dari kalangan Bani Israel. Dia bincang. Walaupun Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan, bincang sesama dia kata tak apa, kita lewatkan sikit. Panas punya pasal, kita delay sikit. Faham tuan-tuan? Jadi orang puasa Ramadan, dia delay sikit sampai Syawal dia pergi puasa. Okey, Allah fardukan puasa 30 hari. Disebabkan dia keluar puasa daripada bulan Ramadan pergi ke bulan yang tak panas, bulan sejuk, dia add lagi 10 hari. Daripada 30 hari ditambah lagi 10 hari. Tanya kenapa tambah 10 hari? Sebagai satu tebusan. Pandai-pandai. Sebagai satu tebusan, jadi dia puasa dalam 40 hari tapi Syawal. Sebab apa tak puasa bulan Ramadan? Panas sangat. Mana boleh? Sebab itu Allah Ta'ala sebut yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Memang kerja Bani Israel ini, ulama-ulama, pendeta-pendeta dia menukar ganti dan juga menyelewengkan tafsiran-tafsiran dalam Al-Quran, dalam Taurat ataupun Injil. Jadi itu maksud kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Pertama sekali, puasa kita tidak jauh beza dengan puasa umat terdahulu, sama macam kita juga puasa, tetapi pengamalan mereka seleweng. Mereka seleweng. Saya pun ada pengalaman dulu tuan-tuan. Ada
seorang kakak ni datang jumpa saya bulan puasa. Macam ni lepas solat tarawih balik, akak tu jumpa saya dekat beranda masjid nak balik. Saya kata, Ustaz nak tanya sikit lah. Kata, ya kak, apa dia? Ni akak nak tanya, puasa Syawal 6 hari dengan puasa 30 hari Ramadan ni sama ke? Saya kata tak sama. Dari sudut kedudukan, kefarduan tu, satu wajib, satu sunat. Oh, bukan apalah Ustaz. Kenapa? Ni akak nak tanya, tapi Ustaz jangan cerita pula dengan suami akak. Tak, saya kenal pun tidak. Suami akak ni bulan Ramadan dia tak puasa, 6 Syawal tu dia puasa. Saya tanya dekat dia, bang, awak Ramadan malas puasa, Syawal puasa. Dia kata, itulah awak, 6 Syawal puasa ni macam puasa 1 tahun. Tu masuklah bulan puasa dalam tu. Kira pandai lah tu kan. Dia tak sama kefarduan dengan fadilat. Kalau puasa 6 Syawal, fadilat dia berpuasa seperti satu tahun. Itu je fadilat. Tapi yang ni boleh tak menampung bulan puasa ni? Puasa dia boleh tampung tak dengan 6? Tak boleh. Tak sama. Tidak sama. So itu yang kedua. Yang ketiga ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bulan puasa ini menjadi bulan yang menghasilkan, melahirkan orang yang bertakwa. Kita kena faham kalimat takwa ini. Takwa ni ramai yang macam-macam takrif orang bagi. Takrifnya begitu, tapi takrif yang betul-betul saya rasa macam jami' mani', memang simple, padu, tersimpul di dalamnya, maksud yang mendalam, apa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada sahabat tanya dekat Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna taqwa? Tanya pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya. Taqwa itu ada empat rukun dia. Pertama sekali, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang maha mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil, bersyukur terhadap pemberian Allah biarpun sedikit. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ada 4. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, baca dan beramal dengan Al-Quran, buat persiapan jumpa Allah. Ada 4 ini, maka adalah takwa dalam diri seseorang. Kalau cicir salah satunya, maka cicir tak sempurnalah iman, takwa seseorang. Simple aja. Ada tak perasaan takut dalam diri saya kepada Allah? Ada. Lulus. Ada tak sifat syukur dalam diri saya ni? Ada tak sifat syukur? Sikit, banyak, hujan, ribut, orang lain dapat, saya tak dapat, orang lain sihat, saya sakit. Okey tak okey? Syukur tak? Syukur. Syukur, terima kasih kepada Allah. Gunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Syukur sangat. Terima kasih ya Allah. Syukur. Ada tak? Lulus kedua. Yang ketiga, baca tak Quran setiap hari? Hayati tak Quran? Duduk tak bersama Al-Quran dalam setiap hari? Ya, tak ada hari yang dilepas tak baca Quran, menghafal Quran, menghadiri majlis-majlis yang membicarakan perihal Quran, tadabbur Al-Quran. Ada tak? Ada. Cinta pada Al-Quran. Kalau tak baca Quran satu hari rasa kekurangan, sentiasa rindu pada Quran. Kalau dengar Quran tu, telinga tu nak mencari-cari, dengar lagi. Ada tak? Ada. Lulus yang ketiga. Yang keempat, buat siap persiapan. Sentiasa bersedia. Manalah tahu esok mati, baiklah aku buat sekarang. Manalah tahu. Jadi dia ada sifat apa? Sifat mau bersiap setiap hari. Kalau kita tanya ini, siapa dah bersiap? Angkat tangan. Seorang pun tak angkat. Yang kat depan ni pun tak angkat jugalah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak angkat, saya tak angkat lah. Iya. So buat persiapan. Persiapan maksudnya
adalah solat. Kita solat berjemaah, baca Quran, halal haram, tak sakiti orang, berbuat baik sesama manusia, tak sebar fitnah, tak ganggu gugat orang. Betul? Semua tu ada? Ada, alhamdulillah. Semua tu ada? Ada, alhamdulillah. Kalau ada, maka adalah takwa pada diri seseorang itu. Tuan-tuan, cuba kita ambil 4 rukun ini, kita cuba mergekan dengan bulan Ramadan. Kita bawa 4 tu, kita cuba jodohkan dengan Ramadan. Ada tak 4-4 ni? Halo? Hujan aja mengantuk. Hujan mengantuk. Agak-agak tuan-tuan. Relax lu. Baik. Ada tak 4-4 ni dalam bulan Ramadan? Ada. Takut pada Allah ada? Ada. Automatik jenayah drop. Bulan puasa. Tak mencuri ke? Tak. Sebab apa? Puasa. Tak curi. Dia tak curi bulan puasa. Tak merompak ke? Tak boleh. Kenapa? Bulan puasa. Habis bila? Syawal. Haram juga. Bulan puasa pun haram, Syawal pun haram. Dia rasa Tuhan tu bulan puasa melihat, bulan lain tak lihat dia. Kan kita dengarkan hadis, bila masuk Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian wasufidati syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Betul kan? Jadi pintu syurga buka seluas-luasnya, mengalu-alukan, ayo ahli bumi yang berpuasa, jom masuk syurga. Disediakan pula satu pintu khas kepada orang yang berpuasa, Babur Rayyan. Pintu syurga dibuka, ada satu pula pintu khas. Pintu tu hanya orang yang suka berpuasa je boleh masuk. Bermula dengan dia mendengar besok nak puasa, sampailah habis puasa, dia punya seronok nak masuk puasa. Ya. Tak tahulah, ni seminggu lagi nak bulan 12 bulan kita nak puasa. Tak nampak spanduk, tak nampak kain banner masjid. Kalau ganti gambar saya, letak ahlan wa sahlan Ramadan pun tak apa. Gambar saya besar-besar, macam nak bertanding pula tu, tak. Ada pula yang ambil gambar sebelah tu hantar kat saya. Kan? Hi Ustaz, see you here. Ada, siap tag saya. Ya. Negara Arab, kalau kita pergi sekarang ni 10 hari nak puasa kan, meriah tuan-tuan, ahlan wa sahlan Ramadan, bulan Quran, bulan keampunan, bulan ibadat, bulan Quran, macam-macam dia punya kata-kata, dia punya itu meriah. Dia mengalu-alukan kehadiran tetamu yang hebat. Ini belum apa-apa lagi, ketupat dah pasang. Ketupat gergasi pasang dah. Kat mana si solat baru ni? Ringtone dia dah tukar dah. Lagu raya. Selamat. Saya kata agak-agak lah bang, penyimpan mohon tak buat pengumuman puasa pun lagi. Tapi dia punya mood. Ada kawan saya tu, Ustaz minta maaf, saya kuliah Ustaz kat Cyberjaya, malam ni tak datang. Sebab apa? Pergi KL. Ada apa? Lah nak buat persiapan awal raya. Tengok dah nak mula cerita raya. Hebat. Tak apa, kita mesti lihat matlamat puasa. Kita melihat matlamat puasa. Jadi kalau negara Arab, bulan puasa Masya Allah, masuk Ramadan itu dia punya seronok tu lain macam. Iya, saya rindu duduk negara Arab ni kalau bulan puasa ni tuan-tuan. Oh hebat. Memang awal-awal dengan negara Arab, awal Ramadan orang tak ramai bang, masjid tak ramai. Kita katakan ada masjid tu ada 20 saf kan, bulan awal Ramadan tu mungkin ada dalam 10 saf aja. Tapi 10 terakhir tak cukup masjid. 10 terakhir tak cukup masjid. Sebab Arab faham 10 terakhir tu lebih afdal daripada 10 awal. Sebab dia nak rebut apa? Lailatul Qadar. Kita pula malah cakap lah tuan-tuan. Tuan-tuan jawab sendiri. Awal bukan ramai lagi. Kipas tak cukup, itu tak cukup, makan tak cukup, more tak cukup. Siap ada yang komen, siap ada yang bantai, siap ada yang kan, apa punya masjid more tak cukup. Agak more depan tu restoran banyak, pergilah minum sendiri. Kan, more tak cukup kan, panas. Nak buat macam mana bulan puasa?
Masing-masing baru lepas makan. Makan, masuk masjid pukul 8.30, automatik badan kita panas sebab pembakaran berlaku. Ignition baru start, dia tengah semua jentera tengah kerja, automatik kita akan berpeluh, automatik badan kita akan heat. Satu hari tak makan, so aircon tu kau letaklah 15 pun sebelah masih rasa panas lagi. Tak apalah. Oh, kalau Mekah panas berpuluh-puluh, kuyuk-kuyuk, tak ada pula komen kan. Cuba masuk balik tu, pakcik 2 orang duduk kursi besar tu kan, hot, very hot, your mosque very hot, cuba cakap tengok. Tak apa pula. Tak apa ustaz, Mekah panas. Boleh, kat sini tak boleh. Komen. Ada orang komen, tambahlah kipas. Banyak mana lagi nak tambah? Tambah kipas tak cukup. Pertama sekali, saya masa saya di Nazir, komen juga, tak cukup kipas. Apa Nazir? Masjid ada duit, kipas tak nak beli. Saya kata, halo, saya boleh beli kipas, tapi you orang datang ni 10 awal, 15 kurang, 20 besok, kipas lagi ramai daripada orang. Itu yang pertama. Keduanya, kat mana saya nak storage kipas tu? Tahun depan mau nak pakai balik. Itu tak ekonomi, tak smart. Kalau sepanjang tahun saya nak guna, okay, I can spend money for buying kipas yang mengipik-ipik bagi idea. Habis macam mana nak bawa ustaz? Kalau rasa panas, bawa kipas sendiri. Macam Manji, bawa kipas. Kipas. Kita sediakan dia punya plug. Takut dia on kipas, dia letak kat dia je. Jadi tuan-tuan, biasalah. Nak buat macam mana kan? Kita mesti enjoy, bukan kita nak lihat kelemahan. So, pertama sekali rasa takut pada Allah. Memang jenayah semua kurang. Ada satu peristiwa berlaku, tapi ada kawan tanya, ustaz, kalau betul syaitan dibelenggu, kenapa masih ada? Ada, tapi sikit. Yang tu yang ditarbiah lama dah. Dia dah asuh lama, dia tinggal kejap, tak apa. Macam anak patung kan, anak patung yang boleh kunci. Nak tengok bang? Krek, tinggal. Macam tu lah umpama orang yang telah diasuh oleh syaitan. Dia dah kunci, dia tinggal. 1 bulan dia rehat, tak ada apa berlaku, anak murid dia boleh jalan sendiri. Ada benda berlaku kat Masjid Bandar Seri Putra. Saya nazir masjid tu. Motosikal hilang. Buat siasatan forensik kan, investigation kita buat. Tengok CCTV, tengok itu, tengok ini. Tengok CCTV, nampak orang, objek nampak, rupa tak berapa nampak. Sebab bila masuk tender nak beli alat, kita mesti pilih yang murah. Kita mesti pilih yang murah, jadilah dia cak ayam, tak berapa nampak. Polisi, kenapa? Polisi penjimatan. Jimatlah kau sampai sekarang. Cuma muka penjenayah pun tak nampak. Sebab polisi penjimatan beli device sampai tak boleh cam muka orang. Ini untuk sekian dimaklumkan. Iya. Jadi tengok muka dia dekat CCTV, nampak okey. Orangnya datang masjid, nampak muka, nampak masuk muka tak jelas tapi nampak kelibat. Orangnya tinggi, pakai kopiah, baju warna nampak hijau, muka tak nampak. Sebab tak cukup sharp pixel apa, tak cukup sharp lah. Bawa. Dia pun masuk dalam, dia sampai dekat masjid, dia tengok, dia check motor, mana handle lock, mana handle tak lock. Okey, dah satu motor yang handle tak lock, ini boleh makan. Dia pun jalan pergi belakang kat kemah, buku puasa dulu, buku puasa, beratur dengan orang buku puasa. Kamat masuk dalam, solat berjemaah. Soleh. Setakat itu soleh. Azan aja, selesai azan, selesai solat sebagainya, dia keluar paling awal. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia keluar. Gede keluar. Sebab dia dah cam motor yang dia nak bawa, dia nak curi tu. Dia tolak motor sampai ke hujung masjid, tak nampak dah, hilang. Selamat dah. Yang saya nak marah tu motor saya. Saya nazir, berani dicuri motor nazir.
motor kecil, motor AX5 je. Ya. Tapi itu pun dia berkenan. Macam mana? Kalau diminta saya bagi. Kalau diminta saya bagilah tuan-tuan. Saya dah lah beli motor lain. Tapi dia dah curi. Saya halalkan barang saya, tapi perbuatan dia tetap berdosa. Saya tak boleh halalkan perbuatan mencuri. Mana boleh? Kan? Macam hari tu masa banjir dekat Shah Alam, orang pecah masuk dalam Aidin kan. Tuan milik hypermarket, dia kata saya halalkan lah. Dia boleh halalkan barang, tapi perbuatan dia tak boleh halal. Orang tu tak berdosa. Takkan lepas mencuri tuan punya kedai kata saya halalkan, dia kata tak berdosa dah sebab halal. Tak ada, kau tu tak berdosa sebab kau mencuri. Halal tu barang dia dihalalkan. Kalau tak, dua dosa. Satu kau ambil curi barang orang, keduanya perbuatan mencuri. Yang herannya pula, masa dia pergi, betul lah, kata memanglah bekalan makanan tak sampai, banjir, jadi orang terpaksa pergi pecah masuk ambil. Kalau makanan, roti, biskut, boleh kira lah. Rice cooker kau ambil, kenapa? Kau apa Iron Man, kau makan besi? Ataupun kau ni memang transformer, binatang yang makan besi? Apa agak-agak tuan-tuan? Rice cooker ambil, pembakar roti ambil, blender ambil, agaklah mixer ambil. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Jadi tuan-tuan jadi takut tak? Takut. Ada tak? Automatik kan ada. Yang keduanya, syukur. Bulan puasa, kita tahu bulan kita bersyukur. Kita akan nampak dalam hadis-hadis Nabi SAW, baginda ada bersabda. Anas bin Malik pernah berkata, minta maaf saya, Anas bin Malik pernah berkata, hadis diriwayatkan oleh dalam Imam Bukhari, ajwadu ma yakunu Rasulullah SAW fi syahri Ramadan. Nabi sangat cantik di bulan Ramadan. Cantik macam mana? Budi pekerti, pemurahnya Nabi di bulan Ramadan. Bulan lain Nabi pemurah, tapi masuk bulan Ramadan, wah, bertambah pemurah Nabi SAW. Kita masuk aja Ramadan, kita dah boleh bayar zakat. Jangan tangguh-tangguh bayar zakat. Tunggu daripada zakat Selangor, selepas dapat penentuan berapa harga zakat. Ya, sama ada RM7, RM14, RM21 yang sebelum ni. Nanti lihat berapa. Tuan-tuan tengok beras apa tuan-tuan makan. Kau main lagi makan beras siam, beras wangi, beras panjang sampai 2 inci beras makan. Bila bayar zakat RM7, harga beras hancur, agak-agak tuan-tuan. Bila bayar zakat tuan-tuan, lebihlah sikit. Itu pergi pada fakir miskin, orang susah. Ya, kita berkira dengan Allah, itu Allah berkira dengan kita tuan-tuan. Ya, berkira, bagi untuk agama bagi, tak apa. Bayar zakat. Tak adalah hujung besok hari raya baru berebut nak bayar zakat. Imam nak naik mimbar dah ni, imam nak baca nak solat dah ni. Bila daripada belakang kata nanti dulu, nanti, sebab banyak lagi yang beratur nak bayar zakat. Kisah benar. Dia beratur. Bila kata tuan-tuan masih ada 15 minit lagi sebelum solat, siapa-siapa yang belum lansaikan zakat fitrah sila. Berebut keluar. Lepas tu ada budak Bangla seorang. Saya tengok Bangla tak ada siapa yang bayar. Bagi tahu, sini Melayu tahu, cakap bahasa Malaysia tahu. Dia cakap sama punya kawan semua bayar zakat fitrah. Cakap dia pun doste sendiri apa benda zakat dia pun lari. Kawan-kawan dia pula, kawan-kawan lari pula bayar zakat. Tapi masalahnya dia tak ikut undang-undang kita bayar zakat. Kita kata paling sikit RM7. Dia kata kampung dia RM2. Saya kampung zakat RM2. Kalau suka tinggal lah. Bila letakkan tabung, dia letak je RM2. Niat zakat dia. Kampung dia punya. Lepas tu ada pula hamba Allah ni, Ustaz. Saya tak bayar zakat lagi ni. Bayarlah. Lupa bawa dompet. Habis tu, pinjam duit Ustaz kejap. Pinjam pula duit Ustaz. Lepas tu ada pula nak bayar zakat, bawa duit tapi tak cukup. Short RM3. Pinjam pula dengan Bangla RM3. Ada pula bayar zakat terlebih kupon, bawa balik rumah, letak atas meja. Isteri tengok,
Suami, isteri, anak campur semua 7 orang. Kupon ada 8. Isteri kira 8 kali. Tapi sah ada 1 kupon lebih. Kupon-kuponnya untuk seorang lagi punya dia bayar sekali. Dia lupa nak keluarkan 1 kupon tu. Ini pesanan kepada siapa yang sorok-sorok lagi lah. Saya dengar cerita kat orang Cyberjaya pandai sorok-sorok. Sebab ialah dia koridor kan. Cyber. Jadi tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, itu yang kedua, syukur. Yang ketiga, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala muliakan Ramadan kerana Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ambil masa baca Quran. Tuan-tuan, kita semua mesti target khatam Quran. Please. Mesti strategikan. Saya bagi kaedah mudah. Sebelum subuh 2 muka surat, lepas subuh 2 muka surat, dah 4. Sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2, dah 8. Sebelum asar 2, lepas asar 2, dah 12. Sebelum maghrib 2, lepas maghrib 2, dah berapa? 16. Sebelum isyak 2, lepas isyak 2, dah berapa? 20. 1 juzuk 20 muka surat. Dapat tak dapat? Santai-santai aja. Tapi konsisten lah. 2 muka surat kejap aja tuan-tuan. Lepas subuh 2 muka surat kejap. Tapi itu bagi mereka yang lancar bacaan. Tapi kalau yang baca walladzina kafaru, panjang, sawaun alaihim, sadaqallahul azim. Jangan putus asa bang. Satu je saya nak beritahu, please don't give up. Surah Al-Baqarah kalau abang baca secara konsisten, kalau abang lancar, yakinlah pada saya, surah Al-Imran senang abang nak baca. Sebab 80 perkataan yang ada dalam surah Al-Baqarah ada dalam surah-surah yang lain. 80%. Saya dah buat kajian dah. 80%. So make sure surah Al-Baqarah kita lancar baca. 3 panca indera kita mesti serentak tengok. Mata kita, telinga kita dengar, hati kita ikut masa baca Quran. InsyaAllah boleh laju baca Quran. Belajar sebut huruf-huruf tu. Kalau qaf, qa, sampai bila-bila. Ada kawan, sebab itu Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Betul. Mula-mula kita belajar, lepas tu kita buat pula coaching orang lain pula, belajar mengajar orang lain pula. Saya ada pengalaman tuan-tuan, masa dekat Jordan dulu, ada junior saya. Dia ni masalah sebutan huruf ra dia tak tepat. Dia sebut ra. Almari, kertas, reket, lori, macam tu. Mikrofon, ceramah, Ustaz Farid Rawi. Dia punya ra tu rosak. Kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada orang ra rosak macam tu. Kena berlatih, boleh jumpa punca, boleh jadi. Jadi budak junior ni datang jumpa saya dekat hostel masa kat Jordan tu, kata, Abang Farid, boleh tak Abang Farid ajar saya makhraj huruf? Boleh. Tapi Abang Farid, saya nampak dah, tapi Abang Farid, saya punya ra tak berapa betul. Okey, saya nampak lah macam ni. Nak bagi betul ra dulu. Ya Abang Farid, baca ni banyak kali. Apa dia? Goreng pisang garing, taruh atas piring. Ulang. Goreng pisang garing, taruh atas piring. Dia punya ra rosak. Tapi kau latih sampai jadi goreng pisang garing-garing. Tak mau dah dengar goreng pisang garing-garing. Saya nampak tuan-tuan, dia ada effort tuan-tuan. Dia sungguh-sungguh dia berlatih. Kebetulan pula bulan 9 biasa kami di Jordan 7, 8, 9 ni cuti. Dia summer break. Kita pergi umrah. Dikot sekali. Dia pun musim panas ni orang tak ramai. Masa tu 1996 orang tak ramai. Masa tawaf ada 30 orang kalau Zuhur. Tak ramai. Saya punya pengalaman, setiap kali tawaf saya cium Hajar Aswad. Every single tawaf saya cium Hajar Aswad. Sampai besok tawaf tu saya nak cium. Bukan tak nak cium dah, kata
Tak apalah, dah cium banyak kali dah. Macam tu. So budak ni kata, junior ni kata, Abang Farid, besok kita nak solat zuhur kat masjid pukul berapa? Saya katalah sekian-sekian, dia pergi ikut. Pas solat zuhur dia kata, Abang Farid, jom kita pergi tawaf sunat. Saya kata, kau tak nampak panas? Panas lah, jom Abang Farid, tak ramai tu, kejap aja siap. Dia berdakwah dengan saya. Yalah, jomlah. Kita pun turun tawaf, tak sampai 15 minit, 10 minit siap, 7 tawaf. Lepas tu siap kali tawaf boleh cium Hajar Aswad pula tu, cium. Okey, besok dia tanya kat saya, Abang Farid, zuhur kita nak pergi pukul berapa? Macam biasa kita pergi pukul 10.30, 11 tu pergi dah. Okey, saya kata, betul dah budak ni punya roh. Sekejap, panggil abang balik. Abang Farid, roh dah betul dah tu. Lah dah betul. Di sini tak perasan dia punya roh dah betul. Dah betul. Baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak bunyi roh dah. Allahu Akbar, Allah. Kan itulah fadilat latih goreng pisang garing-garing. Kata tak adalah, buat penat je latih apa Abang Farid suruh buat. Habis, adalah. Kau buat apa sampai roh kau betul? Adalah. Saya paksa dia juga. Tak kira kau nak bagi tahu abang. Macam ni kan, semalam kita pergi tawaf sunat, kita lepas zuhur tu kita tawaf sunat, ya. Kita kan semua dapat cium Hajar Aswad masa tawaf, ya. Saya tak cium. Habis kau apa? Saya jilat. Aswad jangan buat. Roh dah cantik, tak payah kau ngada nak pergi jilat aja. Kan orang tak dapat Hajar Aswad pun jadi ni rosak. Dia kata, dia minta dengan Allah, ya Allah, betulkanlah roh aku, ya Allah. Ngap dijilat, tuan-tuan. Lepas tu saya fikir balik, aku sebelum dia ke selepas dia? Alhamdulillah, saya kata, saya sebelum awak. Kesian orang lepas dia, tuan-tuan. Orang nak cium apa pasal basah ni, dia punya kerja. Tapi Allah bagi, tuan-tuan, Allah kabulkan dia punya permintaan. Tapi jangan pula tuan-tuan buat. Ini bukan satu ajaran, itu kebetul dia buat jadi. Allah nak kabulkan. Manalah tahu tuan-tuan cuba juga, pergi juga, jilat juga, lepas tu tak jadi, tuan-tuan salahkan saya. Tak. Allah nak bagi tak sama. Betul kan? Tak bagi tak sama. Itulah dia. Bulan puasa, pastikan ada masa yang cukup untuk baca Al-Quran. Saya bulan puasa dulu, ceritanya banyak kali keluar dah, tapi cerita jugalah kat orang saya berjaya. Bulan puasa, lepas saya masuk Islam, saya belajar Quran 3 bulan. Saya belajar dengan budak kecil. Tengok banyak pula dalam TikTok keluar. Dia belajar dengan budak kecil umur 7-8 tahun. 3 bulan dah boleh baca Quran. Boleh baca lah, maksudnya merangkak-rangkak. Taklah lancar. Pergi masjid, bulan 4 dah masuk Ramadan. Macam sekarang lah. Pergi masjid, solat tarawih. Lepas solat tarawih, saya nak balik, tengok dalam masjid ada kumpulan orang buat baca Quran. Dia panggil halakah kan, halakah Quran. Oh, saya kata ada orang baca Quran. Saya ambil Quran, pergi ke kumpulan tersebut nak baca Quran. Abang yang jadi ketua tu, dia tengok saya. Saya bagi salam, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa? Bang, saya nak baca Quran. Abang tu kata apa tau? Ini tadarus, bukan baca Quran. Wah, padahal sama je tuan-tuan. Mentang-mentang saya ni mu'alab kan? Saya kata, yelah bang, tadarus pun tadarus lah. Tanya, dah pandai baca Quran belum? Saya kata, boleh lah bang. Duduk dia. Baca sampai kat saya. Saya pun baca depan orang, pertama kali baca. Sebelum ni saya baca dengan depan budak tu je. Ni pertama kali baca depan orang dewasa dalam masjid. Debar-debar tuan-tuan. Tak percaya main saya panggil seorang baca Fatihah depan saya, tengok. Aswad nak cuba? Yang tak tengok, dia pun tak cuba. Padahal kerja dia menyoal saya kat TV selalu. Baca Fatihah, tengok. Dia budak, saya nak baca sampai ke giliran saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa taraka hei, dia kata mengangkat-angkat baca, ingatkan dah lancar baca. Kalau macam ni tahun depan pun tak khatam. Weh, padu ayat dia tuan-tuan, sentap. Kata dah tak payah. Kita dalam mu'allak baru 3 bulan baru belajar baca Quran, orang buat macam tu. Weh, tersentap saya tuan-tuan. Saya pegang Quran, tengok kanan tengok kiri, gelap dunia ni, macam kena sampuk. Serius cakap. Tuan-tuan tak rasa kan? Mana tahu? Dia tengok, nampak mana nak pergi, nampak tangga masjid, pegang Quran, jalan pergi masjid, tangga masjid, duduk. Saya tengok aja langit tuan-tuan, bercucur-cucur air mata keluar. Saya mengadu kepada Allah, ya Allah mudahkanlah untuk saya baca Quran. Nangis ya tuan-tuan. Niti saya mata saya kat Quran. Saya kata, ya Allah mudahkanlah ya Allah, jumpakanlah aku dengan ahli Quran, jumpakanlah aku dengan guru yang sabar mengajar saya membaca ya Allah. Menangis-nangis ya tuan-tuan. Ada tak siapa-siapa kat sini yang tak pandai baca Quran pernah menangis? Tak ada kan? Kalau tak dapat bonus menangis lah. Kita kalau tak dapat dunia kita menangis. Nabi sebut dah, akhir zaman tak dapat dunia orang menangis, tak dapat agama orang tak rasa apa-apa. Saya nak ada feel tu tuan-tuan. Kita rasa satu kekurangan bila tak dapat baca Quran. Kita mesti feel, Allah kenapa ni benda yang, kenapa Allah macam tu. Saya belajar di Kelantan, lepas tu saya belajar di Kelantan, berguru dekat Kelantan, dengan guru-guru Quran yang muktabar. Tahun depan tarawih balik dekat masjid, solat tarawih, lepas tarawih kumpulan tadarus tu ada lagi, valid lagi, tak bubar lagi. Saya pun pergi ambil Quran, pergi kat kumpulan tu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lama tak nampak, bagaimana? Macam malaikat maut tanya orang. Friendly lah sikit. Farid, lama tak nampak, bagaimana? Masya Allah, rindu abang, lama tak nampak. Lama tak nampak, bagaimana? Tak ada bang, saya pergi belajar. Bang, saya nak join tadarus boleh? Dah pandai baca belum? Atau mengangkat-angkat lagi? Boleh lah bang. Duduk. Saya mula hari tu, saya duduk, dia baru nak mula baca. Abang tu baca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya kata bang, ya, bukan kena sebut hamzah dulu baru ain. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Salah bang. Sebut dulu. A'udzubillah. Udahnya dia seorang 10 minit habis. Rupanya selama ni dia baca auzubillah pun tak lepas tuan-tuan. Iya, mulai hari tu saya dah ambil alih jadi ketua tadarus. Nasib engkau lah bang, siapa suruh engkau auzubillah tak betul. Allah Ta'ala sebut dah kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kamu orang yang berilmu dan Allah mengangkat di antara kamu orang yang beriman dan berilmu beberapa darajat. Jadi ketua tadarus tu pun satu darjat jugalah bagi saya. Itulah satu darjat. Itu pengalaman bulan puasa. Jadi tuan-tuan gunakan bulan puasa ni untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok bagaimana kita nak sambut Ramadan. Hati sanubari kata, jiwa kita dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, ya. Jadi buang segala perkara yang tidak berfaedah, yang merugikan, yang menyakitkan, yang menyinggung, letak tepi jauh-jauh. Letak tepi jauh-jauh. Maafkan semua orang. Kalau nak syurga, maafkan semua orang. Tak apa, rezeki masing-masing, kehidupan masing-masing. Kita maafkan, kita mesti berjiwa besar. Semoga tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan Ramadan dan beribadat di Ramadan dengan penuh jayanya, diberi kesihatan, keafiatan, boleh berpuasa, boleh bertarawih, boleh berqiyam. Mudah-mudahan kita semua direzekikan dengan malam Lailatul Qadar, dan diberi kesempatan untuk semua kita khatam Al-Quran, dan dimurahkan rezeki untuk kita boleh berkongsi rezeki dengan orang-orang yang susah. Ya, bulan puasa, dan kita tadi pun dengar pengumuman masjid nak bina, nak meluaskan lagi
ruangan solat, jadi bermurah hati. Siapa nak wakaf, siapa nak berinfak, ya. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah. Terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada ibu ayah, terima kasih kepada saudara dan saudari. Ya, semoga kita ada rezeki bertemu lagi dalam sesi yang lain. Pergi pasar, naik bas. Saya tahu kaki tuan-tuan sudah ke bas. Lama duduk bersila. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.